Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Nama saya Zaitul Syafiqah Adwa dan kumpulan saya ingin berterima kasih kepada guru-guru kerana memberi peluang kepada kami untuk berkongsi ilmu pada hari ini. Sebelum kita sama-sama mendalami lagi tentang program Service as Action atau SAA, kita perlulah tahu apa itu Service as Action. Pertama sekali, program ini adalah salah satu syarat bagi setiap sekolah di seluruh dunia yang mengajar program pertengahan tahun atau MYP seperti SMK Sultanah Bahiyah sendiri. Selain itu, SAA bermaksud mengambil bahagian dalam aktiviti yang memberi manfaat kepada orang lain sama ada kepada komuniti maupun individu itu sendiri. Aktiviti tersebut boleh dilakukan secara individu atau berkumpulan dan boleh dilaksanakan di dalam atau di luar sekolah. Pelajar haruslah kreatif dalam memikirkan aktiviti yang sesuai dan cara untuk menyediakan bukti penyertaan mereka. Contohnya, mereka boleh mengambil gambar semasa melakukan sesebuah aktiviti. Seterusnya, pelajar haruslah berinteraksi dan komited semasa memberi perkhidmatan untuk menolong mereka yang mungkin menghadapi beberapa isu seperti kemiskinan, buta huruf, pencemaran di kawasan perumahan mereka dan lain-lain. Pemahaman pelajar tentang isu-isu tersebut dan tentang hak masyarakat akan mengembangkan kemampuan pelajar untuk berkomunikasi dengan masyarakat atau individu yang berkenaan dengan terbuka dan jelas. Pelaksanaan program Service as Action adalah untuk menyedari kekuatan dan potensi dalaman murid. Yang kedua adalah melaksanakan cabaran dan membangunkan kemahiran yang baharu. Yang ketiga, merancang, melaksanakan dan menilai aktiviti yang diilhamkan oleh murid sendiri. Yang keempat, menunjukkan komitmen dan ketabahan dalam melaksanakan aktiviti. Yang kelima, bekerjasama dengan orang lain. Yang keenam, membangunkan minda global melalui penglibatan dalam aktiviti global seperti kepelbagaian bahasa dan pemahaman antara budaya. Dan terakhir sekali adalah menilai kesan etika terhadap tindakan yang diambil. Tajuk yang telah diagihkan kepada saya pula ialah tema dan contoh aktiviti bagi program Service as Action. Bagi topik ini, projek boleh dijalankan secara individu atau berkumpulan tidak melebihi 5 orang. Murid mestilah berbincang dengan guru-guru, ibu bapa atau ahli keluarga lain yang ingin membantu menjayakan aktiviti ini supaya murid dapat mencabar diri sendiri dan membantu orang lain. Eviden bahawa program ini dijalankan boleh dikongsi seperti soalan kajian, foto dan lain-lain. Manakala reflection harus dibuat oleh setiap ahli kumpulan secara individu. Antara tema yang boleh dijadikan inspirasi adalah keperluan dan kepentingan alam sekitar yang memerlukan kita untuk membuat sebuah projek alam sekitar. Selain itu, tema pembangunan masyarakat yang boleh kita contohi dengan memberi bantuan kepada kumpulan-kumpulan yang menyokong orang kurang upaya dan melawat atau melakukan kerja amal di institusi-institusi yang memerlukan, seperti di rumah anak yatim dan rumah orang tua. Seterusnya, contoh aktiviti bagi tema keperluan dan isu pendidikan ialah memberi tunjuk ajar kepada rakan sebaya atau murid sekolah rendah dan menjayakan sebuah projek pendidikan. Akhir sekali, murid boleh membantu melaksanakan majlis anjuran sekolah, menganjurkan acara sukan peringkat sekolah, komuniti serta kebangsaan dan mengendalikan sebuah laman web untuk NGO atau kelab berasaskan sekolah bagi tema isu-isu lain. Kesimpulannya, ketidakupayaan seseorang murid untuk memilih sebuah aktiviti tidak boleh dijadikan sebagai alasan untuk tidak menyertai program SAA ini. Hal ini kerana berdasarkan slide yang berada di skrin, terbukti bahawa banyak aktiviti yang boleh dipilih oleh murid-murid untuk program Service as Action ini. Maka dengan itu, berakhirlah bahagian saya dalam pembentangan ini. Peringkat-peringkat pelaksanaan Service as Action. Projek Service as Action dilaksanakan sama ada secara individu atau berkumpulan. Bagi yang berkumpulan, maksimum hanya 5 orang sahaja dalam satu kumpulan. Seterusnya, projek Service as Action meliputi 3 fasa. Fasa pertama ialah siasatan dan perancangan, investigation and planning.
Fasa kedua ialah tindakan, action, dan fasa ketiga ialah refleksi, reflection. Untuk lebih mudah, kita boleh menggunakan senarai semak untuk membantu pelaksanaan projek Service as Action. Service as Action Continuum. Seperti jadual yang terpampang di skrin di atas, 3 contoh aktiviti Service as Action ialah Earth Hour, sukan dan mempromosi sekolah. Dari segi aktiviti Earth Hour, pelajar hendaklah melibatkan diri dalam program, sekolah atau komuniti. Pada peringkat permulaan seperti menyertai Earth Hour. Pada fasa perkembangan, pelajar haruslah melaksanakan projek di dalam kawasan sekolah seperti mencipta bahan sokongan untuk menggalakkan keluarga dan rakan-rakan menyertai aktiviti ini di sekolah. Seterusnya, pada fasa lanjutan, pelajar dikehendaki melaksanakan projek dalam komuniti. Pelajar menganjurkan projek yang menyokong Earth Hour dan mengurangkan penggunaan tenaga dalam kalangan masyarakat setempat. Contoh aktiviti Service as Action yang kedua adalah sukan. Dari segi fasa permulaan, pelajar hendaklah menyertai acara sukan sekolah. Pada fasa perkembangan pula, pelajar hendaklah melengkapkan kursus jurulatih atau pengadil dan menjadi jurulatih atau pengadil. Seterusnya, fasa lanjutan, pelajar melaksanakan projek seperti menganjurkan acara sukan untuk kanak-kanak di sekolah kebahasaan tadika atau orang kurang upaya. Contoh aktiviti Service as Action yang ketiga adalah mempromosi sekolah. Pada fasa permulaan, pelajar haruslah menjalankan tugas dengan cemerlang dan menjadi duta IB. Pada fasa perkembangan, pelajar mengendalikan penyelidikan untuk menentukan pemahaman mengenai MYP IB dalam kalangan pelajar, waris dan guru-guru dalam usaha membantu semua duta lain merangka aktiviti masa hadapan. Pada fasa lanjutan pula, pelajar hendaklah mencipta video dari pelbagai perspektif yang memaparkan maklumat MYP yang terkini untuk semua pelajar baru dan waris mereka. Seiring dengan perkembangan pelajar melalui MYP adalah dijangkakan bahawa mereka akan menjadi semakin mantap dalam perancangan, tindakan dan impak projek-projek yang dilaksanakan. Murid harus mencapai fasa lanjutan semasa tingkatan 4 atau 5. Pada fasa permulaan hanya melibatkan tingkatan 1. Pada fasa perkembangan pula melibatkan tingkatan 2 dan tingkatan 3. Seterusnya, fasa lanjutan melibatkan tingkatan 4 dan tingkatan 5. Keperluan minima pelibatan dalam Service as Action. Seperti yang anda lihat di skrin anda, terdapat satu jadual. Jadual tersebut menunjukkan tentang keperluan minimum program SAA di SMK Sultan Nabahiyah. Terdapat 3 jenis fasa, iaitu fasa permulaan, fasa perkembangan dan fasa lanjutan. Bagi murid tingkatan 1, minimum 1 aktiviti sahaja pada fasa permulaan. Manakala bagi murid tingkatan 2, minimum 1 aktiviti pada fasa permulaan dan 1 projek pada fasa perkembangan. Seterusnya, bagi murid tingkatan 3, hanya minimum 2 projek pada fasa perkembangan. Manakala bagi murid tingkatan 4, hanya minimum 1 projek pada fasa perkembangan dan 1 projek pada fasa lanjutan. Akhir sekali, bagi murid tingkatan 5, minimum hanya 2 projek pada fasa lanjutan. Setelah selesai melakukan projek dan aktiviti, murid perlulah menyediakan laporan yang lengkap dan perlulah menghantar laporan tersebut kepada guru penyedia SAA masing-masing untuk dinilai. Cadangan garis masa pelaksanaan SAA. Seperti yang anda lihat, jadual yang terpampang di skrin ini iaitu jadual pelaksanaan SAA yang dicadangkan. Jadual ini diambil kira dari kalender persekolahan dan peperiksaan awam yang diduduki oleh murid-murid tingkatan 3 dan tingkatan 5. Bagi murid tingkatan 1, cadangan pelaksanaan SAA ialah dari bulan April hingga bulan Ogos, manakala murid tingkatan 2 pula ialah dari bulan Januari hingga bulan Ogos. Selain itu, murid tingkatan 3 ialah dari bulan Januari hingga Jun dan murid tingkatan 4 pula ialah dari bulan Januari hingga bulan Ogos. Akhir sekali,
Untuk murid tingkatan 5 pula, ialah dari bulan Januari hingga bulan Mei. Seperti yang anda lihat pada bulan September dan Oktober, iaitu tiada sebarang cadangan pelaksanaan SAA. Hal ini kerana pada bulan tersebut, guru-guru penyelia boleh menilai laporan dan key in tahap pencapaian murid di dalam sistem IB Bahiyah. Terima kasih kepada semua warga Bahiyah kerana sudi meluangkan masa anda untuk mendengar dan juga memahami apakah itu Service as Action (SAE). Adakah anda tahu mengapakah kita sebagai murid perlu menjalankan aktiviti SAE ini? Hal ini kerana terdapat pelbagai kesan dan juga faedah yang baik dapat diperoleh apabila kita terlibat dalam aktiviti SAE ini. Jadi, kita jumpa lagi di video selanjutnya. Harap bermanfaat ya.